Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat dan teman-teman semua. Hari ini saya akan berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan satu resepi ataupun juadah yang popular di India, iaitu makanan yang disebut dengan nama puri ataupun kita sebut roti puri. Tapi biasanya di India disebut puri sahaja, roti tak sebut dah. Jadi puri ini makanan yang selalu dimakan pada waktu pagi sebagai sarapan pagi dan juga sebagai juadah berbuka puasa. Pengalaman saya ketika berada di India, ini di antara favorit saya. Setiap pagi sebelum masuk kuliah, sebelum pergi mengaji, saya akan kenakan dulu puri, makan di kantin. Dalam 3 biji ataupun dalam 5 biji, dah pun cukup, bersama dengan kuah yang dibuat daripada kima daging cincang bersama dengan alu ataupun ubi kentang. Jadi kita akan kongsi, sebab selain daripada makanan-makanan India yang sedap-sedap ni, selain daripada puri ada lagi biryani dan juga chapati, paratha ataupun roti tempayan. Maka di antara yang paling saya suka makan pagi-pagi ini adalah makan puri ataupun roti puri. Dia lebih kurang sama dengan roti Arab, tetapi roti Arab dia lain sikit. Jadi saya nak tunjuk hari ini untuk kita kongsi, kita boleh jadikan sarapan pagi dan juga berbuka puasa dengan kos yang cukup rendah dan paling mudah untuk kita buat. Kira-kiranya daripada kita menguli tepung sampai kita masak kuahnya memakan masa lebih kurang 45 minit sahaja. Dan bahan-bahannya pula mudah. Dan kita akan tunjukkan cara-cara untuk kita melakukan ataupun nak buat duh kepada puri ini. Di antara bahan-bahan yang kita perlu dah tentulah tepung gandum. Jadi tepung gandum ini tuan-tuan dan puan-puan, kita sarankan supaya kita beli tepung gandum buatan orang Islam kita. Jadi saya guna tepung gandum yang dikeluarkan oleh syarikat Faiza, tepung gandum Faiza. Kita tak payahlah duk makan tepung gandum cap bread kapai tu, no. Jadi yang tu dibikin oleh orang yang kita tak pasti kebersihan, kesucian dan kehalalannya. Jadi kita nak pilih itu daripada makanan yang dijamin halal, insya-Allah. Selain daripada tepung gandum, kita perlukan minyak. Dan selalunya saya guna dalam masakan ini adalah minyak zaitun. Ini minyak zaitun. Ataupun kita boleh dapat minyak zaitun ini daripada Pasaraya Maidin, jenama ni. Ini minyak zaitun yang kita guna. Dan selain daripada minyak zaitun, kita gunakan sedikit gula. Ini gula. Gula yang terbaiknya tuan-tuan ialah kita gunakan gula perang. Gula perang lebih baik daripada gula putih. Dan dari segi kesihatan pun doktor-doktor pun menyarankan kita guna gula perang. Dan begitu juga kita kena masukkan sedikit garam. Dan garam yang selalu saya guna, tuan-tuan dan puan ialah garam bukit. Garam bukit ni berwarna perang. Ini di antara makanan-makanan kesihatan. Masyarakat India mereka selalu guna garam bukit sebagai kesihatan. Kita elakkan daripada makan garam putih sebab dia kurang sihat. Baik, dan sedikit air untuk kita bancuh. Dan air yang ini kita gunakan air suam supaya tepung tu dia jadi lagi lebih lembut untuk kita uli dan untuk kita jadikan duh-duhnya. Baik, sekarang kita akan mulakan untuk menyediakan duh ini. Kita gunakan tepung yang kita sarankan, tepung gandum tadi tu sukatannya dalam 3 cup. 3 cup ini timbangan ikut gramnya lebih kurang 250 gram. Cukuplah untuk kita nak buat duh dan dapat lebih kurang 15
ke 17 biji puri. Untuk keluarga yang kecil dalam 3 orang tu, 4 orang, bolehlah cukup untuk kita jadikan juadah buka puasa dan juga sarapan pagi. Lebih kurang 5 biji, 6 biji seorang. Tapi kalau sekiranya keluarga yang besar, kita kena lebihkanlah bancuhan tersebut. Kita kena lebih daripada 250 gram. Baik. Kita gunakan cup 3 cup ni. 3 cup ni lebih kurang 250 gram. Banyak ni 250 gram. Tak mahal pun dia punya kos dia. Dan kita masukkan dulu minyak zaitun. Boleh juga tuan-tuan dan puan-puan guna minyak sapi ataupun boleh juga guna pelanta margarin. Tapi bagi saya lebih suka minyak zaitun sebab minyak zaitun ni minyak yang terbaik selain daripada minyak kelapa darah ataupun minyak kelapa sawit. Jadi kita gunakan lebih kurang 2 camca besar dia punya minyak zaitun. Kita masukkan ke dalam tepung ni. Dan kita masukkan 1 sudu gula. Lagi kurang lagi baiklah, jangan banyak sangat. Dan kita masukkan setengah sudu garam bukit yang warna pirang. Dan kita akan uli. Baik, sebelum tu tuan-tuan dan puan-puan, ingin saya ingatkan bagi kita ketika nak masak, maka naklah kita sediakan dulu persiapan diri kita. Sebersih-bersihnya cuci tangan. Saya dah pun cuci tangan, alhamdulillah. Dan kita buang segala cincin-cincin kalau kita pakai cincin, ataupun gelang ataupun jam. Orang lelaki yang pakai jam, yang pakai cincin ditanggalkan. Orang perempuan cincin ataupun gelang maka ditanggalkan. Jadi kita dalam keadaan bersih. Dan kita akan uli kita akan bagi dia rata dulu antara bahan tadi, minyak, garam dan juga gula yang kita masukkan tadi tu. Kira-kira jangan sampai dia jadi berketui. Kita kacau-kacau cara lembut, insya-Allah. Dan kita kacau tu ikut putaran jam, lawan jam, ikut tawaf Baitullahil Haram. Dan baca doa, selawat dan sebagainya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Moga-moga kita dapat menyediakan bahan-bahan ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Dan kita makan adalah untuk kita sihatkan badan kita untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga dengan itu kita jadi orang yang beriman dan kita sediakan makanan-makanan ini mengikut cara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suami-suami yang di luar sana tu eloklah membantu isteri-isteri untuk memasak. Jangan hanya harapkan isteri seorang saja masak. Kita bantu-bantu, tolong-tolong antara satu sama lain. Tambah-tambah kita nak menyambut Ramadan yang tak apa hari lagi kita akan berpuasa Ramadan, maka eloklah membantu isteri menyediakan juadah berbuka puasa. Cuma tuan-tuan dan puan-puan, eloklah kita berbuka puasa ni tak payahlah kita nak sediakan juadah yang begitu banyak. Cukuplah 1 juadah sahaja, selain daripada buah kurma atau buah tamar dan juga buah-buahan untuk kita buka puasa. Saya biasanya tak pernahlah menyediakan juadah yang banyak, hanya setakat 1 ataupun 2 juadah di samping buah kurma dan juga buah-buahan yang lain. Jadi kita ikut cara sunnah Nabi SAW, tidak memperbanyakkan
takut membazir nanti. Bukan kedekut, tetapi untuk kita tak membazir. Biasanya bulan Ramadan kita akan membazir makanan-makanan, sebab kita makan tak habis, hanya kita teringin nafsu saja ketika puasa kita nak makan. Tepung ni dah pun elok untuk kita masukkan ayak ni pula, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Masukkan ayak sikit demi sikit. Kita masukkan sikit demi sikit ayak tu. Dan ikut keperluan. Jadi kita buat ayak tu ikut keperluan untuk jadikan dough. Kita masukkan sikit dulu. Kita masukkan sikit dulu, lagi kita tambah lagi. Baik, dia makin lembut, dia makin jadi dough. Kita boleh tambah tepung kalau sekiranya kita rasa dough kita tu jadi terlalu lembut. Baik, ni tepung kita dah pun lembut elok, doughnya dah pun elok dah. Kita akan buat dough kecil-kecil, insya-Allah. Mungkin boleh dapat dalam 5-16 biji . Kita masukkan sikit tepung dalam tempat yang kita akan letakkan dough yang kita akan buat kecil-kecil nanti. Dah siap dough-doughnya, tuan-tuan dan puan-puan. Kita tengok berapa jumlah yang kita dapat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 biji, tuan-tuan. Jadi 20 biji dengan 250 gram tepung tadi. Baik, sekarang kita akan biarkan dia dalam lebih kurang 20 minit lah. Kita biarkan dalam 20 minit bagi dia lembut, bagi dia kembang dulu, kemudian baru kita akan goreng. Kita tutup dulu dalam 20 minit, kita biarkan dulu. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sementara kita nak tunggu dough kita tu dia kembang dalam lebih kurang 20 minit. Jadi kita akan tunjukkan dulu cara untuk buat kuah.
untuk kita makan bersama dengan puri. Bahan-bahan kuah ni cukup mudah dan simple sekali dan memang mudah untuk kita sediakan. Kalau di India dimasak kima ataupun daging cincang. Tapi kita tak guna daging cincang di sini. Kita di Malaysia ni kita guna sardin lah, lebih sesuai dengan selera kita. Walaupun saya di sana memang suka sangatlah kuah kima dan juga alu ataupun ubi kentang. Jadi kita pergi ke kedai tu, kita pergi ke market untuk kita beli daging tu. Kita kata nak daging cincang, kita kata ada kilo kima, maka dia akan timbang daging tu setengah kilo, ada tu setengah kilo lah. Maka dia akan cincang depan kita. Maka kita kena tunggu sat lah. Kalau kita nak daging 1 kilo, 8 kilo gos, ada kilo kima. Itu dalam bahasa Urdu. Baik, itu ketika di sana di India dululah, itu sejarah sikit lah. Baik, kita akan sediakan bahan-bahan lah. Bahan-bahan dia pertamanya adalah sardin lah, sardin tin. Kita guna sardin tin yang kecil je. Tapi pastikan tuan-tuan dan puan-puan, sardin yang kita nak guna ni, biarlah sardin itu yang dibuat oleh orang Islam, BMF, by Muslim First. Jadi saya selalu guna sardin Pertima ataupun sardin Adabi ataupun sardin yang lain yang dibuat oleh orang Islam yang tak ingatlah dia punya nama-nama jenama dia tu. Maka ni daging sardin tin yang kecil saja cukup dah ya. Tu pun kita akan makan nanti mungkin tak akan habis. Baik, kemudian ubi kentang yang telah pun kita potong dadu. Jangan besar, dia lambat masak. Jadi kita potong dadu. Kemudian kita juga potong bawang besar, juga kita potong dadu. Dan juga bawang putih. Bawang putih ni di antara makanan kesihatan yang patut kita masukkan. Jadi saya suka kalau bawang putih ni saya buat banyak. Jadi kita potong dadu juga. Potong dadu ada halus-halus. Ni untuk kita tumis. Dan kita sediakan cabai, cili giling. Ni cili giling untuk kita jadikan rasa tu pedas sikit, dan juga sedikit ayam asam Jawa. Ni ayam asam Jawa untuk kita nak melazatkan makanan kita, dan juga kita boleh tambah ikut sukalah untuk tambah sos tomato ataupun chili sos. Terpulanglah nak tambah ke ataupun tak tambah. Jadi sekarang kita nak tunjuk bagaimana untuk kita nak masak. Untuk masakkan minyak zaitun, tomeh, kari sayur atau sebagainya. Tapi ini yang untuk masak punya. Ada minyak zaitun yang yang disiram atas, yang tu tak boleh masak. Kalau kita masak dia akan menghilangkan khasiat dia. Jadi kita guna untuk yang jenis masak tomeh ni, minyak zaitun khas. Kita tunggu minyak panas sikit, kita akan tumis. Dan minyak kita dah panas, kita masukkan bawang putih dulu. Kita masak bawang putih sekira-kira dia lembut lah. Tapi tak perlulah sampai dia garing Dan kita masukkan pula bawang besar. Kita goreng sampai sekira naik bau dia. Cukup, tak perlulah sampai garing. Tuan-tuan, kita kacau dalam kayu pun kita kacau ikut lawan jam. Tawaf Baitullah Haram. Dah masak bawang, maka kita akan masukkan cili giling. Cili giling 1 sudu.
kita tambahkan sikit ayam. Kita masak dulu cabai ni supaya dia tak terasa cabai mentah. Garam eloknya kita bubuh kemudian, barulah dia akan kekal khasiat garam tadi itu. Lebih-lebih lagi garam yang kita guna garam bukit yang berwarna pirang. Tuan tengok, dia dah pun apa nama, dah pecah minyak. Dia punya cabai yang kita masukkan tadi itu. Dan kita masukkan air asam jawa. Ada setengah diorang guna asam keping, asam gelugok pun boleh. Sardin boleh masuk asam keping. Ini kita masuk asam jawa. Air asam jawa. Untuk nak kurangkan rasa pedas itu, maka kita masukkan sedikit gula. Tuan-tuan dan perempuan, kita gunakan gula perang juga dalam satu sudut kecil. Sardin ni tuan-tuan, kita masukkan kemudian sebab sardin ni kira-kira dia dah masak dah. Jadi kita masukkan terlebih dahulu ubi kentang. Dan kita tambahkan sikit air dia, supaya ubi kentang tu dia sempat masak sebelum apa nama dia punya sambal itu kering. Tuan-tuan dan perempuan boleh tambah sedikit apa nama chili sauce. Makan apa pun kena buat chili sauce. Satu sudu kecil, 2 sudu cukup. Kalau kita nak gunakan kima, tuan-tuan dan puan, kita kena masukkan awal dulu. Bukan macam sardin, sardin kita buat kemudian, tapi kalau kima kita masukkan dia lebih awal. Sebab kita nak lagi daging kima tu dia masak elok. Kita buat kemudian, maka dia kurang masak. Tak elok makan daging yang kurang masak. Daging tambah-tambahlah musim COVID-19 ni, maka makanan telur, daging hendaklah kita masak dengan elok. Tuan-tuan perempuan, dia dah pun menggelegak. Tunggu sekejap. Baik, sekarang kita masukkan sardin. Kita punya sambal dia dah pun menggelegak elok. Kita masukkan sardin. Sardin ini kita pecahkan. Kita hancurkan dia. Kita tunggu sehingga dia menggelegak sekali lagi. Sebab kita masukkan sardin tadi itu. Kemudian kita akan masukkan garam.
sambal kita dah pun hampir masak, tuan-tuan dan puan. Bagi yang suka kepada perasa-perasa, boleh kita masukkan perasa. Dan perasa ni kita gunakan perasa hilal, hilal. Pulang pada kita nak buat banyak mana nak. Baik, last baru kita masukkan garam. Kita masih guna garam bukit, tuan-tuan dan puan. Jadi kita satu sudut kecil garam. Tambah sikit lagi. Garam ni kita masuk, kita boleh pakai agak-agak, tuan-tuan dan puan. Bagi yang dah pun mahir memasak, dia boleh agak. Dia dah gelegak. Jadi ini maknanya sambal kita dah pun masak untuk kita makan dengan puri nanti. Jadi kita dah pun selesai masak sambalnya. Kita akan angkat sambal ini dan kita nak goreng puri pula. Kita nak canai puri dan kita biarkan dia sini. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita akan canai kita punya puri ya. Dan kita taburkan sikit tepung supaya dia tak mekat nanti. Baik, kita dah canai. Jangan terlalu nipis. Kalau nipis nanti dia tak dapat kembung. Kita tak perlu nak bagi dia jadi bulat elok tu. Pakai agak-agak sajalah bulat dia tu. Proses untuk menggoreng. Kita pastikan minyak mesti panas. Minyak kena panas. Kita rasa minyak panas ke tak ni. Tuan-tuan dan puan, kalau tuan-tuan tengok saya punya kuali ni hitam tu, minyak tak nampak. Pasal dia hitam. Kuali ni kuali tipan yang saya beli di Mesir dulu ketika mengaji di Mesir. Dan umur dia dah pun 28 tahun. Dah 28 tahun. Ni Allah membeli, menang memakai. Masih boleh pakai elok lagi. Selagi mana boleh pakai, kita pakai. Dia masih belum cukup panas. Minyak kita dah panas, kita mula menggoreng. Kita goreng ni tuan-tuan dan perempuan biji-biji supaya kita dapat kawal dia, supaya dia tak hangus dan tak angin. Dia dah mula melembung. Kita siramkan minyak atas dia.
Baik, perempuan, tuan-tuan dan perempuan, puri kita ni dah masak dah, dia dah kuning. Dah kuning dah. Kita boleh angkat, kita masukkan bahan baru. Dia dah kembung tuan-tuan, kita kali. Masak, angkat, kita kena siramkan minyak atas dia, baru dia akan cepat kembung. Dan cepat kembung, cepat masak. Kita kena setera kali ya. Tuan-tuan dan perempuan, kita dah pun selesai menyediakan puri untuk kita jadikan juadah berbuka puasa ataupun untuk kita sarapan pagi. Ini dia puri ala India. Cuma berbezanya kuahnya kuah sardin. Tuan-tuan boleh cuba buat sendiri untuk makan daripada air tangan sendiri. InsyaAllah kita akan kongsi lagi bagaimana untuk kita menyediakan pula juadah yang lain, di antaranya nasi biryani ala India insyaAllah. Jadi untuk kali ini takat ni dulu. Selamat mencuba. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.